Salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so okay, jadi hari ni kita nak buat unboxing untuk smartphone terbaru daripada Google, iaitu Google Pixel 7 Pro. Jadi kita semua sedia maklum lah yang mana Google baru je lancarkan dua buah smartphone yang baru, iaitu Google Pixel 7 dan Google Pixel 7 Pro. So Pixel 7 Pro ni kira line up yang paling tertinggi lah untuk Google tahun ni kan. Awal tahun depan lah sampai diorang keluar Pixel 8 Pro lah. Jadi di depan aku sekarang ni, inilah dia kotak untuk Pixel 7 Pro. Kotak dia lebih kurang je macam dulu lah kan, jenis nipis kan, confirm lah memang tak ada casing tu semua, memang tak ada lah kan. Charger lagilah, apatah lagi kan, memang tak ada. So apa yang akan ada dekat dalam kotak ni hanyalah smartphone dengan few barang-barang lah yang mana kejap lagi kita akan tengok. So dekat kotak ni terang-terang kau boleh nampak lah yang mana aku go for warna obsidian kan, warna hitam. So dia orang ada keluarkan 3 warna lah kan, warna obsidian, warna hazel dengan warna snow. Aku personally sebenarnya aku nak warna snow lah kan. Tapi ada cerita dia lah kenapa aku pilih warna hitam ni. Jadi itu kejap lagi lah kita cerita. Kejap lagi kita cerita. Aku tahu korang mesti datang sini nak tengok unboxing cepat-cepat. So aku bagi korang tengok unboxing cepat-cepat. Lepas tu aku borak lah sampai lebam kan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi macam aku cakap tadi, kotak dia memang nipis je. And then aku ambil obsidian, warna hitam. Kalau korang ambil warna yang lain, contohnya macam hazel ke ataupun snow ke, dia akan tukar warna lah kan dekat kotak depan ni. So jom kita buka siap-siap. Benda masih seal lagi kan. So kita buka. Tarik ni, tarik yang dua. So the moment of truth. Aku tiba macam nervous lah kan. Memang nervous lah sebab antara phone yang aku tunggu-tunggu lah kan untuk tahun ni kan. Okay, jadi jom kita buka. 1, 2, 3. Lawa siut. Aku actually sebenarnya first masa aku nak beli handphone ni, aku tak nak go for warna obsidian tau. So aku beli Pixel 7 Pro ni dekat Godzilla Tech kan. Kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat bawah. Trusted seller, no problem. So aku beli daripada Godzilla Tech. So Akmal daripada Godzilla Tech tu, mula-mula aku deal dengan dia, aku nak ambil warna hazel. Warna hazel ni sama warna macam yang kalau korang tengok dekat video Izami Gadget ataupun Faiz Zainal kan, Fast Channel, dia orang pakai warna hazel tu lah. Tapi si Akmal ni lah kan, bila aku sampai dekat kedai dia kan, dia tunjuk dekat aku Pixel 7 Pro warna hitam ni. So dia kata ni warna hitam ni available kan, obsidian ni available, nak ke tak kan. So aku macam mula pening lah masa deal nak ambil warna hazel. Lepas tu bila sampai sana dia bagi option kata ada warna hitam kan. And aku juga sebenarnya tak adalah suka sangat warna hazel tu. Sebab macam aku cakap tadi lah, aku sebenarnya kalau boleh nak warna snow, tapi warna snow, warna putih tu tak ada. So aku ingatkan warna hitam dia ni memang akan truly memang hitam teruk lah kan. Tapi sebenarnya dia bukan hitam habis lah. Dia macam ada unsur-unsur kelabu juga lah kan. Yang mana memang nampak nice lah. And dia punya kamera bar ni pun dia jenis gelap sikit lah kalau nak bandingkan dengan model-model lain kan. Tapi seriously lah, aku tak sangka lah aku boleh suka dengan dia punya kamera bar ni kan. Masa mula-mula Google keluar pun aku macam tak puas hati juga kenapa dia gunakan aluminium kan. So bila tengok sendiri depan mata macam ni, memang lawa lah. Okay, so kita ketepikan kejap Google Pixel 7 Pro ni kan. Duduk sini kejap-kejap sayang. Sekejap abang nak tengok dulu apa yang ada lagi dalam kotak ni. Okay, so dalam kotak macam biasa lah kan. Memang tak ada apa banyak benda pun kan. Korang akan dapat OTG ni, USB-C OTG ni. Lepas tu kabel pengecasan USB-C to USB-C dengan ni buku kecil macam ni kan. Memang betul-betul save cost kan. Tapi tak kisahlah kan. Memang kita tahulah kalau beli phone daripada Samsung, sama phone flagship daripada Samsung ke ataupun daripada Apple ke, daripada Google ke, macam ni lah yang korang akan dapat dalam kotak kan. Relax, tak dapat apa pun kan. Aku tak tahu kamera aku yang dekat atas ni will do the justice lah untuk korang nampak apa yang aku nampak kan. Tapi boleh rasa lah dia punya
premium tu. Boleh nampak lah yang mana tahun ni. Kalau macam tahun lepas kan, kalau kita tengok macam Pixel 6 Pro, dia macam ada dua tona warna tau. Satu dekat atas ni dengan atas ni dia lain lah warna dia. Tapi tahun ni lain sikit. Tahun ni dia orang buat semua warna sama and dia nampak lebih kemas lah kan di mata aku lah. Itu di mata aku lah. So macam aku cakap tadi, untuk dia punya kamera bar ni kan, kamera bar ni, aku dulu masa mula-mula Google keluarkan tu, aku memang cakap buruknya kan, kenapalah dia buat macam ni kan, terus nampak semua modul kamera tu kan. Sebab contohnya macam sekarang ni kan, kalau aku letak side by side dengan Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6 Pro ni dia gunakan kaca untuk dia punya kamera bar dia, and aku rasa macam nampak lagi kemas lah. Tapi macam aku cakap tadi lah, bila aku tengok sendiri, disebabkan maybe sebab kalau ambil warna obsidian ni, dia punya kamera bar dia tu yang aluminium dekat atas ni, sebenarnya dia tak berapa nak terang sangat. So dia tak ada nampak macam terlampau obvious sangat kan. So aku rasa macam okey lah kan. And some more dia punya design pun nampak lebih kemas lah. Kalau macam dekat Google Pixel 6 Pro dulu, 6 Pro ni dia punya kaca dekat belakang ni, dia bukannya satu kaca yang menyeluruh sampai ke hujung tau. Dia ada satu, lepas tu dia ada dua, lepas tu dia tak flash lah. So macam untuk Google Pixel 7 Pro yang baru ni, aluminium dia ni dia sekali. Dia memang sekali dengan kerangka dekat bahagian tepi ni. Satu lagi benda yang aku notice lah, bukan notice lah, memang aku dah tahu pun, yang mana dia punya curve screen dia tu memang dah sangat minimal lah. So macam kalau dekat Pixel 6 Pro ni, dia punya curve dia tu memang agak terasa lah kan, sebab dia punya curve dia tu memang bulat sebelum dia pergi ke hujung. Tapi dekat 7 Pro ni, bila screen dia tu jenis bila dah sampai hujung kan, dia dah sampai hujung baru dia baru dia curve. So kalau screen curve, aku rasa aku lebih prefer screen curve yang ada pada Pixel 7 Pro ni. Aku lagi suka lah. Sebab satu masalah bila pakai Pixel 6 Pro yang aku perasan lah, sebab dia punya curve dia tu, dia bermula before hujung screen. Kadang-kadang tu macam kalau kita nak tekan something yang dekat hujung screen, contohnya macam keluar pop-up pangkah ke apa ke, ataupun masa kita typing ke kan, huruf yang hujung-hujung tu kadang-kadang bila tekan dia macam susah sikit. Tapi dengan Pixel 7 Pro ni, aku rasa masalah tu memang akan confirm memang akan selesai lah. Dan antara satu lagi benda yang menarik juga tentang Pixel 7 Pro kali ni adalah untuk pasaran Malaysia, VOLTE dia memang dah turn on by default kan. So sekarang kita kena test lah kan. Dia suruh masukkan ni, aku kena masukkan lah. So berdasarkan maklumat yang aku tahu, dia punya VOLTE yang dia support tu hanya pada certain pixel je. So macam Pixel 6 Pro, 7 Pro dan Pixel 6a je yang support. Yang lain-lain memang tak support lah. Dan telco yang support pun tak banyak. Tak silap aku ada 3 je buat masa sekarang ni, iaitu Digi, Maxis dengan Celcom. So kalau korang pakai telco lain tu, harap maaf lah kan, memang tak support lah. Okay, dari segi sizing di antara Pixel 7 Pro dan Pixel 6 Pro memang identical. Feeling bila korang pegang pun, aku rasa aku boleh kata memang sama. Tak ada apa yang beza pun. Berat pun lebih kurang sama je. Aku tak rasa apa nak kata aluminium ni membuatkan dia top heavy ke, tak juga kan. Memang rasa sama je. Dia punya kedudukan dia kan, bila macam aku letak rest aku punya finger dekat atas ni pun sama je. Dia punya ketebalan, dia punya tebal kamera bar dia pun sama je. Cuma yang membezakan Pixel 7 Pro dan Pixel 6 Pro sekarang ni, yang paling ketara lah, aku rasa adalah dia punya kedudukan power button dan volume button dia. So macam korang nampak ni, kedudukan power button dekat Pixel 7 Pro dia dah macam ke bawah sikit. And aku memang suka lah kan, sebab antara satu benda yang aku rasa macam agak annoyed juga gunakan Pixel 6 Pro ni adalah power button dia terlampau tinggi sangat. So bila dia ke bawahkan sikit, dia akan lebih rasa natural lah kan, untuk kita tekan dia punya power button dia tu. But still lah kan, walaupun dia dah turunkan dia punya power button tu, aku still tak suka lah. Sebab kebanyakan smartphone, kalau let's say lah dia nak letakkan semua kedua-dua button power dengan volume dekat belah kanan ni, selalunya dia orang punya susunan dia tu adalah power volume dekat bahagian atas, power button dekat bahagian bawah. Tapi dekat Pixel ni lain. Dia punya volume button dekat bawah, dia punya power button dekat bahagian atas. So selalu lah, memang acap kali lah aku akan tersilap lah kan, tekan volume button. So dia ambil masa yang agak lama sikit untuk kita ada muscle memory tu, supaya register dalam kepala kita, dia punya power button dekat bahagian atas. Itu je lah yang aku tak berapa nak berkenan.
kan. And satu lagi, dekat bahagian atas ni juga dia dah tak ada dah kan. Korang boleh nampak macam ni. Kalau dekat Pixel 7 Pro, dia memang dia punya kerangka aluminium dia lah. Macam dekat dulu, kalau dulu dekat Pixel 6 Pro, ada macam ada kosong sikit dekat sini. Yang ini aku rasa untuk dia punya antena dia lah kan, kesemua antena yang dia perlu letak kan. So dia tak boleh letak lah fully kerangka aluminium. Tapi dekat Pixel 6 Pro ni aku rasa dia dah buat pembaruan kan. Dia punya lining untuk antena pun kat tepi ni pun dah ada 2. Kalau kat Pixel 6 Pro dulu ada 1 je. And then dekat belah sini pun ada 2 juga. So dia macam ada extra line untuk antena lah. So maybe disebabkan tu dia dah tak perlu lah kan, ada benda kat atas ni. Which is yang benda kat atas ni pun sebenarnya agak annoying jugalah kan. Dia macam mencacatkan sikit design tu. And aku rasa kalau nak cerita dari segi perbezaan Pixel 6 Pro dengan 7 Pro, daripada segi luaran dia lah, itu je lah. Yang lain-lain memang nampak sangat identical. So persoalannya, adakah aku kisah dengan keputusan Google untuk menggunakan jenis rekaan yang lebih kurang sama? To be honest, aku tak kisah kan. Sebab rekaan Pixel 6 Pro ni, dia memang bagi aku agak ikonik lah kan. Bila kita tengok tu, kita tahulah itu smartphone daripada Google, itu adalah Pixel. So aku tak kisah pun kalau let's say tahun depan ke tahun-tahun yang mendatang ke kan, Google decide untuk stay menggunakan language design yang lebih kurang sama macam yang terdapat pada Pixel 6 Pro dan 7 Pro ni. Cuma maybe lepas ni kalau diorang nak buat lagi design kan, mungkin diorang boleh buat finishing jenis matte dekat bahagian belakang ni lah kan. Sebab macam ni aku baru pakai kejap, ya Allah dah penuh kan dengan fingerprint ni kan. Bapak ini memang sakit lah kan. Kena pula macam aku memang tak pakai casing ke apa ke, memang pakai naked macam ni je. So memang akan rasa annoying sikit lah. Sebab tu aku nak warna snow. Bila warna putih, fingerprint tu walaupun dia ada kat situ, kau tak apa nak nampak sangat tau. Tapi dekat untuk macam warna yang macam ni, warna macam hitam macam ni, fingerprint tu memang fingerprint yang melekat kat back panel tu memang confirm akan nampak teruk lah. And satu lagi benda yang aku risau juga kan, lately 2-3 hari ni bila aku tengok dekat Twitter semua kan, diorang kata yang mana kamera bar aluminium yang ada pada Pixel 7 Pro ni, dia mudah untuk calar. Itulah masalah dia. Itulah masalah dia. Kalau digunakan kaca kan, memang tak adalah jadi masalah senang calar macam ni. Tapi bila digunakan design aluminium macam ni, aku rasa ini kalau macam aku ni pakai 2-3 hari, confirm dia dah mula start calar. So memang akan sakit mata lah kan. Tapi nak buat macam mana? Hadap je lah. Okay, so apakah pembaruan yang ada pada Pixel 7 Pro kali ini? Iaitu, jomlah kita lihat kan. Tapi sebelum kita nak lihat, aku pening tengok ni apa benda cat jari ni semua. Kita kena lap jap. Mana aku punya... Okay, kita lap ya. Okay, so antara pembaruan yang ada pada Pixel 7 Pro kali ini adalah, pertama, dia orang aku tak tahu nak kata dia upgrade ke tak, tapi yalah, boleh lah dia upgrade dari segi chip pemprosesan dia. So tahun ni dia orang menggunakan Tensor G2 generasi yang kedua. Tapi aku tak rasa dia macam satu penambahan yang amat ketara kalau kita nak cerita dari segi performance wise lah. Sebab basically dia orang masih lagi menggunakan architecture 5 nanometer, and then kemudian dia punya Cortex dia pun jenis Cortex yang sama je. Ada satu Cortex je kot tak silap aku yang dia orang upgrade, iaitu daripada Cortex A76 ke Cortex A78 kalau tak silap aku lah. So kalau nak cerita dari segi performance wise tu, aku tak rasa ada banyak sangat perbezaan kalau nak bandingkan dengan Pixel 6 Pro. So dia orang upgrade dari segi apa? Dia orang upgrade dari segi kuasa grafik, dan kemudian dia orang juga upgrade dari segi dia orang punya fungsi-fungsi untuk AI tu semualah. Adakah benda ni bother aku? Aku rasa tak juga, sebab kita tahu yang mana Google Pixel punya smartphone ni dia tak fokus sangat untuk macam raw power untuk gaming ke apa ke bagai kan. Even kalau dulu pun selalunya dia orang akan lambat satu generasi untuk macam dulu kalau masa dia orang pakai Snapdragon dulu kan, pun sama juga dia orang akan lambat satu generasi kan. Orang dah pakai yang paling latest, dia still pakai yang lama lagi. So Pixel punya smartphone dia sebenarnya lebih kepada banyak kepada AI dan software lah. So kalau korang ni memang jenis gamers kan, otak memang main game ya, Pixel ni bukan di smartphone untuk korang lah. Kalau dari segi kamera, dia masih lagi lebih kurang sama. Kamera utama dia 50 megapiksel, kemudian kamera telefoto dia masih lagi 48 megapiksel, dan kamera ultra wide dia adalah 12 megapiksel. Cuma perbezaan paling ketara untuk setup kamera dia ni, aku rasa adalah kamera ultra wide dia lah, yang mana kalau dulu dia punya bukaan ultra wide dia macam tak berapa nak luas sangat, dalam 114 darjah. Tapi tahun ni dia orang dah luaskan lagi darjah tu sehingga ke 126 darjah. So
barulah bagi aku dia jadi macam true ultrawide lah. And then kemudian dia punya screen dia pun sekarang lebih tinggi, dia punya brightness maximum dia boleh pergi sehingga 1500 nits. So memang agak tinggi tapi masih lagi tak boleh lawan tinggi yang macam ada pada iPhone 14 Pro lah. iPhone 14 Pro dia boleh pergi sampai 2000 nits kan. Yang satu lagi benda yang aku perasan juga masa aku tengah setup tadi, masa typing tadi, dia punya vibration untuk Pixel 7 Pro ni dia rasa lebih precise lah. Aku tak tahu macam mana aku nak cerita pada korang, tapi kalau macam dekat Pixel 6 Pro dulu, dia tactile, tapi dia tak rasa macam sharp, precise tau. Tapi dekat Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro ni, dia rasa lebih precise dia punya vibration itu. Yang mana aku sukalah benda tu. So persoalan dia sekarang, adakah korang patut upgrade ke Pixel 7 Pro kan? Kalau korang ni sekarang adalah pengguna Pixel 6 Pro, jujurnya aku rasa macam tak berapa nak perlu lah. Sebab aku rasa perbezaan di antara Pixel 6 Pro dan 7 Pro sebenarnya tak adalah banyak sangat pun. Dia bukan kira macam major update lah. Unless kalau korang ni memang datang daripada Pixel 5 dan ke bawah ke kan. Dan buat aku rasa barulah masuk akal lah untuk korang upgrade. Tapi kalau korang ada duit berlebihan yang boleh dibelanjakan, korang nak upgrade juga kepada Pixel 7 Pro ni, ikut korang lah. Itu kalau korang adalah pengguna Pixel 6 Pro lah. Kalau korang ni adalah pengguna smartphone lain, ada kemudian korang rasa macam teringin nak go for Pixel 7 Pro ni, yang ini pun aku perlu minta untuk korang fikir dengan lebih panjang lagi. Sebab apa? Sebab Pixel 7 Pro ni dia tak masuk dalam market Malaysia secara official. Ini bermakna dia tak ada service center tu semua, dia tak ada kedai store official, dia tak ada department khas untuk uruskan bahagian dari segi warranty tu semua. So Pixel 7 Pro yang korang akan beli untuk market Malaysia ni, mostly memang akan dia adalah unit import lah, yang mana tak kisahlah sama ada dia import daripada US ke UK ke ataupun daripada Singapore. So model aku yang aku gunakan dalam video ni, yang aku beli ni adalah Singapore set. So kalau korang nak beli Pixel 7 Pro, korang kena berpaut kepada seller lah kan. Korang kena banyak percaya kepada seller lah. So macam aku ni, aku beli dengan Godzilla tag kan. So aku walau macam mana pun aku kena percaya dia lah. Jadi kalau let's say in future ada sebarang masalah untuk aku claim warranty untuk Pixel 7 Pro ni, aku kena bagi dekat dia lah. Yang mana lepas tu dia akan uruskan untuk claim warranty Pixel 7 Pro ni dekat Singapore. So kat sini korang perlu carilah seller-seller yang reliable lah untuk korang berurusan kan. Bukan sekadar beli lepas tu terus tak payah fikir semua benda tu. Sama satu lagi, kalau korang beli juga Pixel 7 Pro dekat Malaysia, harga dia memang sedikit mahal lah kalau nak bandingkan dengan harga official. So macam aku punya model ni 128GB, Godzilla tag dia jual pada harga jualan RM4,500. Kalau beli model yang 256GB, tak silap aku dalam RM4,999. So harga dia tu memang keras sikit lah kan, kalau nak bandingkan dengan harga kalau korang beli dekat Singapore ataupun harga official lah kan. So maksudnya first korang dah bayar cukai, harga jualan kat Singapore tu yang memang dah include cukai. Ada kemudian bila korang beli ni, of course lah seller akan ambil untung dia, lepas tu tambah lagi, so dia jadilah mahal. So benda ni semua korang kena ambil kira lah kan, kalau korang nak decide untuk go for Pixel devices. Bukan aku nak kata benda tu tak bagus, tapi dia something to think about before, something untuk korang consider dulu before korang decide untuk beli. Macam aku memang degil sebab aku nak juga Pixel, so aku belilah. Okay, so kita tengok jap dia punya fingerprint scanner dia. Diorang kata diorang ada macam penambahbaikan dari segi fingerprint scanner kan. So jom kita try. Aku rasa dia laju sikit lah kan, tapi tak adalah laju sangat pun. Dia tak boleh lawan lah fingerprint yang macam ada pada Samsung device kan. Okey lah, boleh lah kan. Cincai kira lah. Dan kemudian tahun ni juga Pixel 7 Pro ni pun dia dah ada fungsi Face Unlock. Tapi bagi aku, kalau korang ni jenis nak security yang tinggi, Face Unlock dia ni aku rasa tak macam Face ID yang ada pada iPhone lah. Sebab iPhone dia pakai 3D scan semua kan. So macam Face Unlock yang ada pada Pixel 7 Pro ni, dia lebih baca daripada kamera selfie dia je. Okay, so
sekejap kita tengok kamera dia ni. Oh, satu lagi perubahan yang aku nampak, dia punya zoom kamera dia sekarang adalah 5x zoom instead of 4x zoom macam yang ada pada Pixel 6 Pro. Lepas tu dia adalah fungsi-fungsi macam kamera yang blur tu kan. Dia boleh unblur, nama dia unblur. Dia boleh unblur kan gambar yang blur. So itu eksklusif pada Pixel 7 Pro lah kan, melalui photo app. Sebenarnya aku ada banyak benda aku nak cerita berkaitan dengan Pixel 7 Pro ni, tapi video ni pun dah panjang sangat dah. Aku pun pula jenis melalut kan. Inilah masalah bila buat video tak ada skrip. Okay, so before kita berpisah, jom kita tengok kejap VOLTE betul ke ada, betul ke dia dah on secara default. So kalau kita pergi dekat SIM ni, yes, korang boleh nampak kat sini, VOLTE memang by default dah on dah. So yang itu korang tak perlu risau, korang tak perlu nak fikir apa dah. Kalau korang sekarang go for Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro, 6A, memang VOLTE dah on dah. Kalau sebelum ni dia orang region lock kan, sekarang dah on dah. So ada bagus dekat situ. Aku memang happy gila. And basically aku rasa sampai situ sajalah video untuk hari ni kan. Nantikan video review aku berkenaan dengan Pixel 7 Pro ni. Dalam video tu aku akan tunjukkanlah semua kan, dari segi dia punya performance kamera dia paling utama, ada kemudian macam mana dengan dia punya daily performance, OS dia semua kan. Tapi kalau aku rasa dari segi dia punya operating system dia tak ada masalah kot kan. Macam Pixel 6 Pro dulu, masa awal-awal dia keluar memang banyak gila masalah bugs lah kan, sebab kita faham yang mana dia gunakan first time Pixel gunakan chipset yang baru kan, chipset yang dia orang build in-house kan, Tensor tu kan. Tapi masalah tu berlaku hanya dalam beberapa bulan je. Lepas few months kan, dah half year dah tak ada masalah. Macam sekarang aku gunakan Pixel 6 Pro ni, memang bateri semua memang tak ada, aku jumpa bug pelik semua memang tak ada lah. So aku assume yang mana kat sini sebenarnya Pixel 6 Pro ni dia kira macam first gen device lah kan, daripada Google untuk penggunaan Tensor tu. So should be pada Pixel 7 Pro ni kan dia dah guna Tensor G2 tu, memang takkan ada masalah lah kot kan. Kalau ada masalah juga memang pelik lah, sebab dia orang dah ada pengalaman kan. Kira macam aku ni dah jadi kambing hitam lah masa aku gunakan Pixel 6 Pro ni. So aku mengharapkan yang mana bila aku gunakan Pixel 7 Pro ni, aku akan riang gembira lah kan. Aku rasa memang aku akan riang gembira lah. Aku tak tahulah kenapa aku pergi beli juga Pixel 7 Pro ni. Baru je macam teringin macam nak beralih. Tengok dah beli Apple Watch kan, dah beli iPhone kan. Konon ingat nak try Apple punya device lah kan. Tapi sekarang aku dia macam dah berbelah bagi lah. Bila Pixel 7 Pro ni dah ada ni, dia dah mula dia macam rasa macam nak kembali dekat Pixel kan. So itu biar aku fikir lah, bukan masalah korang untuk korang fikir kan. So aku rasa sampai di sini sajalah video unboxing dan bebelan aku untuk hari ni. Santai je, tak ada apa sangat. Nantikan full review aku nanti. Yang itu baru aku akan cerita dengan lebih detail lah berkenaan dengan semua aspek yang ada pada Pixel 7 Pro ni. So guys, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.